ambil handphone saya juga. Handphone saya duduk tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح الشيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata dianya kebalikan sifat ini. Kebalikan sifat ini yakni sifat kalam, ataupun kita terjemah dengan perkata atau berkata-kata nafsi, dia panggil berkata-kata yang dibahasa pada zat Allah Ta'ala, ataupun boleh juga kita kata perkataan yang dibahasa pada zat Allah Ta'ala. Itu dah. Sifat ini itu rojak kepada kalam dengan makna perkata, tetapi sekaligus dengan ta'alluq dilalahnya yang tanjizi qadim, yang lulus dia kala lagi Allah Ta'ala tu yu'iddu kalaman, mempersediakan, mempersiapkan beberapa banyak kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala nak khitab, nak tuju cakap kepada mukhatab, Allah yang nak tuju cakap. Itu dah. Kebalikan sifat ini adalah al-bakamu. Awak mari bakam satu saja. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab yang lain, lawan bagi sifat kalam ni kadang-kadangnya awak mari 2, 3, 4. Iaitu selain daripada al-bakam, bisu, ada lagi dia panggil al-kharas, kelu, ataupun
al-afat batiniyah, penyakit yang bahasa batin yang tak nampak pada diri, yang nak berkata-kata, ataupun disebut juga as-sukutun nafsaniyah, diam yang dibangsakan pada zat. Itu semua tu lawan bagi sifat kalam belaka tu. Itu lawan bagi sifat kalam belaka. Tapi tak apalah, dia buat mari satu saja, iaitu lawan bagi sifat kalam. Dia kata al-bakam. Apa arti al-bakam? Yang berarti bisu. Yakni bahawa mustahil Allah itu bisu. Mustahil dengan mana istihalah. Kerana Allah itu bisu, mustahil memang kalau dipanggil mustahil, mana perkara yang tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Tentu tidak Allah bisu, dan tentu tidak ada bisu tu di zat Allah Ta'ala. Maka bisu Allah Ta'ala tu dia panggil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak dibenarkan pada akal kita akan adanya. Akal kita tak boleh nak terima, nak kata ada tu tak boleh. Mana perkara tentu tak ada, perkara tentu tidak lagi tak ada. Apa? Al-bakam di zat Allah Ta'ala. Maka akal kita hukum dengan apa kau bisu Allah Ta'ala? Istihalah. Apa? Tentu tidak Allah bisu. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Tentu tidak Allah bisu ni wajib. Gitu pula. Kita buat contoh sama kan. Yali yulak tu mustahil. Lam yali wa lam yulak istihalatul mustahil. Tuhan tu tidak diperanak dan tidak beranak, itu istihalatul mustahil. Bukan mustahil. Hak mustahilnya beranak dan diperanak. Hak tu hak mustahil. Yali yulak tu mustahil. Sebut lam yali, tidak diperanak, walam yulak, dan tidak beranak, itu dia panggil istihalatul mustahil. Maka Tuhan ni tak diperanak dan tak beranak, tu dia panggil istihalatul mustahil. Maka istihalatul mustahil ni wajib. Sungguh berat Tuhan tidak diperanak. Sungguh berat Tuhan tidak beranak. Sungguh tu dia panggil wajib. Wajib akal dia panggil. Itu lagu tu. Kalau kita tak jaga lagu tu, takut salah faham macam orang dulu-dulu. Dia salah faham lagu mana? Dia nak kata Tuhan tu tak bisu sedia kala lagi. Tapi bila orang tanya, sifat mustahil Tuhan ni koding ke baru? Soalan orang tanya. Lalu dia jawab, koding lah. Mustahil ni koding. Mustahil ni koding. Apa mustahil? Ni bisu. Mustahil. Gapo lagi mustahil? Tadi diperanak Allah beranak. Mustahil. Betul tak? Bila kata mustahil tu koding tu apa maksud? Tidak ada awal bagi ada. Berat tu. Jadi kalau pasal makna jadi mana? Mustahil koding. Mustahil koding ni mana? Bisu Allah tu adanya tidak ada awal bagi ada. Berat tu. Tuhan tu tak diperanak qadim. Apa qadim? Sungguh dia tidak ada awal bagi ada. Berat tu. Ada dia tak ada awal bagi ada. Mana? Jadi mustahil ni bukan qadim, bukan baru. Lepas tu benda tak ada. Hak qadim mana? Hak qadim bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Itu. Tentu tidak Tuhan diperanak tu sungguh. Bila lagi sungguh Tuhan tidak diperanak? Sedia kala lagi. Tu baru tu cakap. Bila lagi Tuhan tu sungguh tidak beranak? Sedia kala lagi. Bila lagi Tuhan tu sungguh tak bisu? Bila? Sedia kala lagi. Tu baru tu. Jadi hak kodenya bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Itu lagu tu dah. Ia jaga sikit. Kalau kita tak cermat mana, tu jadi macam orang dulu-dulu cakap je yang mudah. Mustahil tu koding. Sudah. Mustahil ni koding ke mana? Murak dia. Maksud yang dia kehendaknya sebenarnya tak ada bisu di zat Allah tu koding. Hak dia nak tu makna gitu dah.
Tapi yang sebut mustahil. Tak ada bisu di zat Allah tu bukan mustahil, wajib. Hak mustahilnya bisu di zat Allah tu hak mustahil. Tak ada bisu tu bukan mustahil, istihalatul mustahil. Beza tu lah. Jadi jangan kata sama istihalah dengan mustahil ni lain. Benda lain. Istihalah tu kena ke hukum akal, mustahil itu kena kepada muta'allaq bagi hukum akal. Gitulah, tepat gantung, tepat sangkut bagi hukum akal. Baik. Jadi nak maksud sini yakni bahawa mustahil Allah Taala itu bisu. Kehendak sininya nak yakni bahawa istihalah lah Allah itu bisu. Kena betul. Kena betul. Salah cakap pen ni kurang tepat. Ni orang panggil tasamuhun fil ibarah, bermudah-mudah pada bercakap. Mudah-mudah gini kadang-kadangnya jatuh salah tu. Nah, kita nak mudah, nak segera berlaku. Makan segera pun banyak penyakit weh. Nah. Jangan buat segera gitu. Agama ni pun kena detail, kena cermat, kena ihtiyat dia panggil. Nah, itu lagu tu. Jadi hak lebih tepatnya kita baiki zikir yakni bahawa istihalah lah Allah itu bisu. Baru kalau kita terjemah Melayu punya gini, yakni bahawa tentu tidak Allah itu bisu. Kalau kata yakni bahawa mustahil Allah itu bisu, dua kali mustahil. Mana dua kali mustahil dah? Mustahil itu mustahil, Allah itu bisu mustahil. Sebab bisu tu perkara yang dihukum dengan akal, dengan istihalah, maka dipanggil mustahil. Jadi maka yakni bahawa mustahil dua kali mustahil. Cakap gitu. Nah. Orang tak cakap gitu. Belik apa cakap gitu. Jadi tepatnya yakni bahawa tentu tidak Allah itu bisu. Tu. Baik, habis itu. Kalau gitu bisu ni hak melawani ataupun yang berbetulan, yang muqabalah bagi kalam nafsi dengan makna kalam ismi, mana yang kita terjemuh dengan perkata. Perkata. Humbi bagi nak dapat berkata-kata tu dia kena ada perkata, mabda'. Mabda'ul kalam dia panggil. Mabda' bagi berkata-kata tu ialah perkata. Kena ada tu. Kerana ahli sunnah wal jamaah pasti mengisbatkan mabda'us sifat dia panggil. Maka sebab tu kalau kita baca kitab Arab dia kata sya'a indal mutakallimin. Telah masyhur di sisi ulama mutakallimin isti'malus sifat bimakna al-ismi dunal masdari. Bila dikatakan sifat ma'ani itu dengan makna isim masdar, bukan dengan makna masdar. Mana? Dengan makna nama bagi satu makna yang ada di zat Allah, bukan semata-mata perbuatan bagi sifat tersebut, hija bagi sifat tersebut. Nah, macam berkuasa, menentu, mengetahui, itu hija tu, hija. Kalau setakat hija lagu tu, tak ada siapa dia dalam agama Islam ni yang ingkar. Kalau ingkar tu kafir. Siapa kata Tuhan tak berkuasa, Tuhan tak menentu, Tuhan tak mengetahui, kafir selalu, tak cakap banyak. Kerana hak tu perkara yang diijma'. Nah. Lepas tu yang jadi khilaf di dalam firaqil Islam ni ialah ada ke tidak di zat Allah tu mabda'. Iaitu sifat. Mabda' ni tempat terbit, tempat punca bagi berkuasa tu ada tak? Perkuasa ada. Tempat punca terbitnya menentu tu ada tak? Penentu. Tempat punca bagi terbitnya mengetahui ada tak? Pengetahuan. Tu jadi khilaf. Maka Mu'tazilah dia ingkar perkuasa, penentu, pengetahuan, perhidup, pendengaran, penglihatan, perkata. Ini Mu'tazilah ingkar. Tak ada dia ada. Tu sebab apa tak ada? Kita ayat dah dulu. Sebab pertama tak ada dalam Quran ya. Tak ada dalam Quran Allah Taala cerita. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil kalam wal qudrah was sam'i wal basar wal hayah wal iradah. Tak ada. Jadi bila tidak ada, maka tak perlu kita nak isbat.
Yang kedua pula kata Mu'tazilah, kalau kita fikir dengan akal tengok. Kalau ada ni, pekuasa, penentu, pengetahuan hak mabda' ni qadim ke baru? Nah, qadim ke baru? Kalau baru maka baru zat Allah Ta'ala. Sebab yang bersifat dengan baru juga tubuh dia, zat dia. Nah, kalau qadim, pekuasa, penentu, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, perkata ni qadim. La ta'addadatil qudama, pasti berbilang-bilang benda qadim ni. Maka kaedahnya ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang-bilang benda qadim ni mustahil. Nah, itu kata Mu'tazilah. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah jawab kan? Di dalam Quran tu kalau kita nak reti, dia bukan semata-mata dengan pengertian secara mutabaqah, dilalah mutabaqah. Mana sebutin betul tak? Tak mesti gitu. Orang cerdik ni tak ada kena sebut seko-seko, sebutin barulah. Oh, dia tak perlu. Sebut dengan umum gitu pun faham dah. Betul tak? Soalan nak tanya. Dah kita kata betul tak? Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut tak? Kita, rumah kita, kereta kita, ada? Allah Ta'ala sebut tak? Dalam Quran. Sudah, feeling dah. Macam di Mu'tazilah juga. Ada tak dalam Quran? Tak ada? Tak ada sebut ni? Kita tak berani nak jawab. Ada sebut tak dalam Quran? Motor kita, kereta kita, tu email juga hak pandai tak tu ni. Jalanlah tu. Nak sebut seko-seko baru kita pun nak taat ke Quran berat gitu, tak ada wala Quran sebut Ahmad Faiz. Tak ada Quran, tak ada kait dengan saya. Berat lagu tu. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis masuk tak? Segala puji tu hak Allah. Allah tu siapa? Tuhan semesta alam. Yalah. Tuhan bagi kita, Tuhan anak bini kita, Tuhan rumah kita, Tuhan harta kita. Tu. Reti tu. Sebut tak? Sebut tu. Tapi dengan secara dilalah iltizamiah, secara automatik. Nak kena sebut sosok. Jadi Mu'tazilah hati tu. Maka dalam Quran Allah Ta'ala memang tak sebut qudrah, iradah, tapi Allah Ta'ala sebut tak? Innallaha ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid, wallahu bi kulli syai'in alim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa huwas sami'ul basir, wa kallamallahu Musa taklima. Sebut tak? Sebut. Maka tak dapat direti kalau orang panggil Tuhan kata dia yang berkuasa kalau tidak ada tempat terbaik bagi berkuasa, iaitu perkuasa. Dia panggil istiqaq, mushtaqun minhu. Qadirun tu diistiqaq, perkataan diterbit asal daripada perkataan qudrah, baru ada qadir. Murid kena ada iradah. Alim atau alim kena ada ilmu. Gitu. Sami' basir kena ada perkataan istiqaq dia nya sama' wal basar. Maka ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat, mengisbatkan mabda'. Mabda' ni mana tempat punca terbaik. Tempat punca terbaik berkuasa, perkuasa. Allahu qadirun bi qudratih. Gitu. Allahu muridun bi iradatih. Allahu sami'un bi sam'ih, Allahu basirun bi basarih, Allahu mutakallimun bi kalamih. Mu'tazilah dah Allahu mutakallimun, tapi bi ijadil kalam, bi aujadil kalam, bi ijadil kalam. Boleh Allah berkata-kata dengan menjadikan berkata-kata dengan menjadi. Mana dengan menjadikan berkata-kata. Tak ada sifat berkata di zat Allah Ta'ala. Tu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah yang kata Tuhan berkata-kata juga. Dia tak kata Tuhan bisu. Orang tak kata Tuhan bisu, kafir.
Mu'tazilah masih mukmin Muslim, tapi bukan ahli sunnah, mubtadi' ahlul bid'ah. Nah, dia kata Tuhan mutakallimun, ya mutakallimun, tapi bukan bikalami. Allahu mutakallimun, bukan bikalami. Bukan Allah berkata-kata dengan bersepakai di zatnya sifat perkata. Tak ada gitu. Lepas tu Allah berkata-kata dengan menciptakan huruf suara. Di zat Allah tidak ada sifat perkata. Beza tu dengan Maturidiyah hak kita sebut gitu kan. Kalau Maturidiyah bila menafsirkan wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa sebagai berkata-kata sungguh, kecek sengoti. Apa maksud? Jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Abi Mansur al-Maturidi di atas pendapat yang pertama, iaitu dengan makna Allah buka hijab maknawi. Kita sebut dah itu dah. Kita baca dah itu sikit dalam kitab Arak ni. Dia kata wa innama, dan hanya sahaja al-makna, bermula makna Allah Ta'ala tu bercakap dengan Musa tu dengan makna bifadlihi, dengan kelimpah kurnianya, azalal mani'i, menghilanglah Allah Ta'ala akan mani', akan dinding maknawi an Musa, daripada Musa. Wa khalaqalahu sam'an wa quwwatan, dan Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Musa pendengaran dan kekuatan, hatta sehingga mana adraka bihi, mendapatlah oleh Musa dengan sebab ada pendengaran yang baru dan kekuatan idrak yang baru ni, kalamahul qadimah, akan perkata Allah yang qadim. Jadi makna yang jumhur ahli sunnah wal jamaah pegang, Tuhan bercakap dengan Musa ni, Tuhan buka hijab maknawi. Nah, Tuhan buka hijab pada pandangan mata dan pendengaran Musa, dijadikan pada Musa pendengaran yang lain dan kekuatan yang lain, bukan hak adi, bukan hak kebiasaan, untuk mampu Musa ni dapat nampak kalam Allah dan mendengar kalam Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara. Ini. Summa mana'ahu, kemudian Tuhan tutup balik. Tu ba'da wurudihi, kemudian daripada diberi fahamkan kepada Musa. Moga perkata tu satu ya. Lalu perkata hak satu tu Allah Ta'ala bagi faham apa hak Allah nak khitab kepada Musa. Musa, ikhlaq na'laika ke apa tak kira. Sebab tu bukan makna Tuhan berkata-kata berkecek tak berhenti. Bukan gitu. Ada dulu orang faham mengaji sifat 20 gitu. Tuhan kecek tak berhenti tak kata ni. Kecek ngong. Lepas tu Tuhan pun buka hijab. Musa pun dengar Tuhan kecek. Tuhan duk kecek. Tuhan pun tutup. Tutup tak dengar lah. Lepas tu Tuhan duk kecek lagi ngong. Sampai bila tu? Bukan makna gitu tu. Sebab kalam nafsani ataupun kalimatun nafsani yang Allah Ta'ala tidak berhuruf dan tidak bersuara. Walaupun banyak qadim, azali, tak berhuruf, tak bersuara. Perkata Allah satu saja, tak berhuruf, tak bersuara juga. Satu, qadim, ada. Kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani, atau kita kata ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim, sifat perkata tadi tu dia amrun i'tibari, bukan wujud dia seperti sifat perkata. Dia bukan satu, banyak setara mana ustaz? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Riwayat Nabi Muhammad SAW, kalau laut ni semua jadi dakwah untuk tulis kalimatu rabbi, itu kalimat Allah Ta'ala. Apa kalimat-kalimat Allah? Iaitu kalam nafsani, kalimatun nafsaniyah, ibarat daripada Tuhan mempersiap dah gapo hak Tuhan nak kata. Satu kau dah banyaklah Tuhan siap dah gapo Tuhan nak bercakap. Bukan Tuhan tak tahu Tuhan nak bercakap gapo, bukan. Yang dok fikir lagu tu boleh bawa kufur kita tu. Tuhan nak kata gapo, Tuhan nak tahu lagi tu nak kata gapo kat Nabi Muhammad ni. Duk fikir tengok, bawa jahil pula Tuhan. Dah Tuhan siap dah. Tuhan nak kata gapo, nak perintah gapo, nak larang gapo, nak tegah gapo. Kepada siapa? Kepada nabi-nabi dia dan siapa yang dia nak tuju cakap. Siap.
Itulah ibarat kata Tuhan tidak kelu, tidak ada kharas, dan tidak ada sukutun nafsaniyah, diam yang basa diri. Kita ni ada diam yang basa diri atau kharas, dia panggil kelu. Tak tahu nak kecek gapo, duduk kedai kopi, duduk kat setengah je, duduk mikir nak order ke apa. Nah, ada kita gitu. Ataupun kita duduk siap dah ceramah macam ada sebut itulah. Nah, siap dah penutup mukadimah, isinya begini-begini. Nak ceramah pula 3 lekok, tiba-tiba mari ustaz dia, tok guru dia mari. Sudah. Hilang habis gapo dia susun ni. Nah, ada kharas kita. Bahkan ada bisu, orang bisu ada. Tapi orang bisu tu dia tak ada sifat perkata. Dia ada orang panggil berkata-kata dalam hati tu ada. Dia panggil hadithun nafsi. Kita kalam nafsi kita tu hadithun nafsi itulah. Dia panggil kalam nafsi. Kalam nafsi pun dia panggil. Kecek dalam hati tu dia panggil. Hadithun nafsi pun dia panggil. Tuhan tak boleh panggil hadithun nafsi, Tuhan kalam nafsi. Nah, tapi bukan makna Tuhan keceklah hati. Kena faham molek tu. Sebut je kalam nafsi. Kita pun ada kalam nafsi, Tuhan pun ada kalam nafsi. Patut Tuhan ada hati mana kita keceklah hati. Bukan. Nah, tu nafsi, dia kita kata Allah ada kalam nafsi. Nafsi dengan makna zati, kalam yang bahasa zat. Nah, maka tak berhuruf, tak bersuara, tidak ada dengung, tidak ada i'rab, tidak ada bina, tidak ada huruf, tidak ada baris, harakat, alamat-alamat sukun ke dhammah ke, tak ada. Nah, kita pun tak ada juga tu. Huruf suara tak ada dalam hati. Kita dah sebut dah. Kalau ada huruf ni berdarah semualah jatuh kita ni. Sing saja tu tarik tajam gigi sing tu. Tajam mana banyak mana. Nak sebut saya tu berdarah habis dah. Pas ke hospital Sungai Buloh dah. Berapa? Gigi sing tu tajam, berhuruf. Tak berhuruf juga. Tak bersuara juga. Tapi baharu. Terima kelu. Betul tak? Terima hilang. Terima diam. Nah, tu dia panggil kalam nafsi kita tu, walaupun tak berhuruf, tak bersuara, tetapi baharu. Baru. Baru. Nama kita, kalau gitu Tuhan tak berhuruf, tak bersuara, kalam kita pun tak berhuruf tu samalah. Tak. Sama hanya tu saja. Ulama ahli sunnah wal jamaah jawab kepada Mu'tazilah. Bila Mu'tazilah kata tidak ada sifat kalam di zat Allah, sebab bagi Mu'tazilah bila sebut kata kalam mesti berhuruf dan bersuara. Maka huruf suara pasti baru. Maka tak boleh ada di zat Allah Ta'ala benda baru. Maka tak ada sifat kalam Allah Ta'ala. Nah, apa tu? Ahli sunnah wal jamaah jawab. Nah, bila sebut kata kalam, tak semestinya berhuruf dan bersuara. Hak berhuruf bersuara ni kalam masdari kita dak cakap ni. Yuya tubik. Nah, ni hak berhuruf bersuara. Kalam kita juga. Kata kita. Faham kita keceklah hati, monolog kita tu. Kalam nafsi kita. Kalam juga dia panggil. Sebab tu Syekh Akhtar dia kata, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalilan. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang sebenar-benar kalam itu fil fuadi, yang dimenolog, monolog dalam hati kita, cakap dalam hati. Ya kecek. Ni. Ada kecek lah hati. Tu kalam kita tu. Kalam lah tu. Huruf suara? Tak. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Hanya sahaja dijadikan lidah ni sebagai menunjuk apa yang kita cakap di dalam hati. Maka terbenar juga dipanggil kalam. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah kata, kalau pada makhluk saja boleh dinisbahkan kalam yang tidak ada huruf, tidak ada suara, iaitu monolog dia, hak dia cakap dalam hati dia tu, mimbabil aula Allah Subhanahu wa taala kalam sifat perkatanya dan siap berkata-katanya, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itulah. Baik. Jadi bukan bakam saja dak lawan bagi perkata. Bukan bisu saja. Bisu, kelu, afat, penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit batin tu bukan batin tu dah ni. Penyakit ni serok kau ni. Sakit tekak. Tak ada belaka tu di Tuhan tu. Tak ada. Diam yang bahasa nafsi tak ada. Apa makna as-sukut?
nafsaniyah atau al-kharas, kelu, diam yang bahasa zat. Disebut oleh kitab Syarah Aqaid Nasafiyah kalau tak silap. Dia buat taswir, gambaran rupa apakah maksud diam yang bahasa zat atau kelu yang bahasa zat. Tentu tidak di zat Allah Ta'ala ni. Apa? Bi alla yuridu fi nafsihi takalluf. Bi al la yurida atau yuridu, bi alla yurida fi nafsihi takalluf, dengan sekira-kira bahawa tidak mau pada zatnya nak berkata-kata, tosik kecek, tak ada siap nak cakap gapo. Ada maka Tuhan tak ada dia. Tu dia panggil kharas, kelu, atau as-sukutu nafsaniyah, diam yang bahasa zat. Lepas tu Tuhan sudah siap apa hak dia nak khitab kepada nabi-nabi dia. Maka sebab tu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah berkata-kata akan Musa ataupun nabi-nabi dia, tak ada kira lah siapa pun, Nabi Muhammad SAW kan, Nabi Musa kan, tak kira. Ialah dengan makna Allah bukakan hijab, yang maknawi tadi, Allah jadikan pendengaran dan penglihatan, kekuatan yang lain, bukan hak kebiasaan, untuk mampu Nabi Musa atau nabi-nabi yang mana bercakap dengan Allah Ta'ala mendengar dan melihat, mengerti sifat kalam nafsi Allah, perkata Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, hak satu tadi. Kemudian summa mana'ahu ba'da wurudih. Kemudian Allah Ta'ala tutup pula. Bila tutup? Setelah mana Allah bagi faham apa yang nak dikhitab. Kalau nak dikhitab tu siap dah. Siap dah sedia kala lagi. Tak berhuruf, tak bersuara. Untuk Nabi Musa ini Tuhan nak khitab ke apa? Tapi setelah mana Musa faham, dia nak sampai kepada umat, berhuruf bersuara tak? Berhuruf bersuara. Tak berhuruf tak bersuara juga, ngangor lah umat. Nak faham ke mana? Ya Musa, apa hak Tuhan firman kamu? Apa hak Tuhan ayat kamu? Qala Allah Ta'ala, senyap. Mana senyap? Kata bila harfin wala sauti, tak ada huruf, tak ada suara. Apa tu? Nak faham mana? Tak boleh faham lah kalau gitu. Maka Musa pun ibarat ke dah. Hak ibarat tu pula tu dia panggil kalam masdari. Kalam masdari. Hak tu kena kepada ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat. Kemudian hasil daripada Nabi Musa siapa atau Nabi Muhammad siapa ataupun hak Tuhan jadi ke di Lauh Mahfuz seumpama Quran atau Taurat atau Injil atau Zabur dan sebagainya, hak Jibril dia ambil ke apa semua tu, dia panggil ma hasala bil masdari. Apa ma hasala bil masdari? Kalam yang hasil daripada masdari tadi, perbuatan berkata-kata tadi, iaitu kena kepada ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat. Maka hak ni dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi ni baru. Nama dah lafzi baru. Ada huruf, ada suara, ada tarkib, ada susunan, ada i'rab, ada bina, ada mula, ada akhir. Mula Fatihah, akhir qul a'udzu birabbin nas. Tengok. Tu. Maka hak tu bukan murad yang sebenar bila kita sebut kata sifat kalam Allah. Sebab itu baru. Baru. Tetapi alim ulama ahlus sunnah wal jamaah kita tidak membenarkan kita mengatakan Quran itu makhluk, dibimbangi orang tersalah faham Quran yang ada di zat Allah itu makhluk. Sebab Quran dengan kalam ialah perkataan yang berlainan pada sebut tapi bersatu pada makna. Muttahidan fil makna, mukhtalifatun fil lafzi. Sama pada makna tapi lain pada sebut. Dia panggil taraduf, muradif dia panggil. Kalimah yang muradif, iaitu Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Jadi kalau sifat yang ke berapa ni? Yang ke-13 ni, kita nak kata sifat yang ke-13 ialah sifat Quran. Boleh? Sah. Atau sifat kalam. Sah. Sebab Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Tengok. Lain pada sebut saja, tapi maknanya sama. Maka kalau kita kata Quran makhluk, takut orang duk faham,
Quran di zat Allah, yakni sifat kalam di zat Allah tu makhluk. Kufur tak? Kufur. Maka sebab tu ulama kita sanggup mati nah tidak mahu mengatakan Al-Quran tu ialah makhluk. Tu. Bunyi dah. Azan dia dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه سيدنا مولانا محمد رسول الله الشرف والقوة له وبعث مقام محمد الذي عنك لا تخلف. Kita araknya dia cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata akhrajat Tabrani, telah mengeluarlah oleh Imam At-Tabrani. Ani bin Jubair, daripada Ibnu Jubair. Anhu alaihi salatu wassalam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi sendiri cerita. Auhallahu ila Musa alaihi salam, mewahyulah oleh Allah Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Tuhan kata ke Musa, inni ja'altu fika, sesungguhnya telah menjadilah olehku pada diri engkau hai Musa, asyarata alafi sama'in, 10,000 pendengaran. Hatta sami'ta kalami, sehingga mampu mendengar oleh kamu akan kalamku. Kita ni ada 2 pendengaran. Kalau Tuhan buat kepada Musa ni 10,000 sifat pendengaran. Untuk mampu Musa dengar sifat kalam Allah Ta'ala. Wa asyaratal alafi lisanin, dan Allah Ta'ala jadikan 10,000 lidah. Jadi 10,000 sifat perkata. Bukan lidah. Lisan mana sifat perkata ke Musa.
10,000 Tuhan buat pada lidah Musa sifat berkata hatta ajabtani, sehingga Musa mampu nak jawab gapo hak Tuhan tanya. Wa akhrajal Qudai, dan sudah mengeluarlah oleh hadis oleh Imam Qudai annallaha, bahwasanya Allah Taala kallama Musa, bercakap ya Allah akan Musa bimi'ati alfin wa arba'ina alfa kalimatin. Tuhan cakap dengan Musa ni 140,000 kelima. 140,000 kelima. Sebelum Tuhan nak tutup tu, Tuhan ke Musa ni faham gapo hak Tuhan nak cakap, ada 10,000 kelima. Bab tu kata kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi tadi. Kalau dakwah air laut ni jadi dakwah untuk tulis kalimatun nafsiani Allah, kering dulu air laut, tak habis lagi kalimatun rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Ada tengok. Wa makna zalika annahu, dan bermula makna demikian itu bahawasanya fahima, memahamilah oleh Musa maknan akan makna yu'abbaru anhu, yang diibaratkan daripada yu'abbaru anhu, yang diibaratkan daripadanya bihazihi, dengan ini ala iddati, dengan ini bilangan kalimah. Tu bihasabi kashfil hijabi, dengan sekira-kira dibukakan tirai dinding, la tab'idi fi sifati, tidaklah dibukakan sebahagian daripada sifat kalam. Inilah hak pendapat yang kedua Imam Abi Mansur Al-Maturidi, iaitu tak boleh mendengar secara adat, tak boleh mendengar benda yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Betul tak? Lalu apa makna Allah bercakap dengan Musa atau Nabi-Nabi lain? Yang Allah jadikan kalimah-kalimah, huruf-huruf yang baru. Nak macam Mu'tazilah kat tu. Nak macam tu. Tapi tak sama. Sebab yang bila Nabi Musa tu dengar huruf suara yang baru, kalimah tersebut, Nabi Musa faham apa sifat kalam nafsi yang ada di zat Allah, nak tuju cakap, nak perintah gapo, nak larang gapo, faham. Bermakna dua-dua ni semua bertemu humbi yang sama. Mana? Iaitu isbat di zat Allah ada sifat kalam. Mu'tazilah ada Tuhan kecil ni Tuhan buat huruf suara baru, betul? Tak ada. Di zat Allah ada sifat kalam tak? Tak ada. Tuhan buat di dinding atau di pokok boleh kecek, pokok pun kecek yo ya dengan Musa. Tu Tuhan kecek. Weh pelik. Pokok kecek Tuhan pula kecek, dia kata. Atau Mu'tazilah. Hak Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan gitu. Tuhan jadikan huruf suara yakni kalimah-kalimah. Kalau kita katakan 140,000 kalimah. 140,000 kalimah. Ni. Disebut dalam hadis ni. Bimi'ati alfin wa arba'ina alfa kalimatin. Tu 140,000 kalimah Tuhan buat baru suara huruf, suara huruf. Tapi bila Musa dengar hak ni, Nabi Musa faham apa sifat perkata Allah, nak tuju cakap hak sedia kala, hak tak berhuruf, tak bersuara. Jadi dua-dua pendapat ni sama-sama mengisbatkan di zat Allah ada sifat kalam. Ingat tu je. Kemudian kata dia, waruya, dan diriwayatkan dalam hadis nabinya, anna Musa, bahwasanya Musa alaihissalam inda kudumihi minal munajati, ketika mana Nabi Musa ni tiba daripada bermunajat dengan Allah, klik kapur balik. Karena adalah ia Musa yasuddu uzunaihi, dia sumbak dua lubang telinga dia. Dia tutup lubang telinga dia. Dia sumbak dua lubang telinga Nabi Musa. Kenapa? Li alla yasma'a kalamal khalqi, supaya tidak dapat dengar gapo manusia bercakap. Sebab apa tu? Itsara, karena jadilah kalam manusia ni, cakapan kita manusia ni, inda Musa, di sisi Nabi Musa, ka'aqbahi ma yakunu min aswatil bahaimi al-munkarat, lebih keji daripada suara-suara menata bahaim hak yang dikeji. Kita kan kalau dengar angin nyala suka ke? Macam tu. Au nyala. Seronok saya ada gitu. Apa? Bukan standard ya. Keji kita bahasa dia. Kita suka dengar suara Siti Nurhaliza, ada tu. Suara-suara orang sedap-sedap menyanyi apa? Suara lagu ni hak standard kita. Jadi Nabi Musa tu tak standard dah suara manusia. Sebab dia dengar sifat perkata Allah yang tak berhuruf tak bersuara. Lazak dia lain macam.
Sehingga suara manusia ni seumpama suara makhluk natal hak lebih dia, hak mungkar. Itu. Ka'akbahi ma yakunu min aswatil bahaimi al-munkarati. Falam yastati' sama'ahu, maka tidak mampu Musa mendengar akan kalam manusia. Bisa babi dengan sebab madzaqa minal lazzati, dengan sebab apa yang telah dikecak daripada segala kelazatan-kelazatan allati la yuhatu biha, yang tidak dapat meliputi dengan kesedapan tersebut, inda sama'i kalami man laisa kamislihi syai'. Sedap sangat dapat mukalamah dengan Allah, siapa tak mampu dah nak dengar kalam manusia. Kalam natal lagi lah. Kita manusia ni tak mampu dengar kalam natal seumpama anjing ke apa. Dengar huk 2-3 kali tu okey lagi. Kalau menyalok hari-hari, tiap-tiap minit menyalok, sabut beruk kita, betul tak? Tengok. Wasara, dan jadilah Nabi Musa ni yasma'u dabiban namlatis sauda'i fi lailatil muslimi min masirati 10 farasikha. Nabi Musa ni lepas pada tu boleh dengar semut hitam merayak, semut hitam jalan merayak di tengah malam yang gelap gulita dalam jarak 10 farsah ni 10 farsah ni lebih kurang 80 km. 80 km semut merayak tu Nabi Musa boleh dengar. Tak ada arah lah. Tu sebab Tuhan buat di Nabi Musa pendengaran yang baru, yang lain. 10,000 pendengaran. Allah. Wa qad asyraqa wajhuhu bin nuri, dan sesungguhnya terbitlah pada wajah Nabi Musa itu dengan cahaya. Fama ra'ahu ahadun, maka tidak dapat melihat akan Musa oleh seorang pun illa ama, melainkan pasti buta. Yang tidak sama ni sekejap lepas daripada munajat dengan Allah Taala tu. Lepas pada tu hilang. Sudah hilang. Tu tak boleh tengok lagi. Illa ama. Fakana yamsahu ar-ra'i wajhahu mimma alaihi fayaruddallahu alaihi basarahu. Maka bila orang tertengok lepas Nabi Musa munajat dengan Allah, orang tertengok muka Musa jadi buta. Maka Musa pun pergi sapu muka. Maka Allah Taala kembali balik penglihatan orang melihat wajah Nabi Musa tadi. Tu. Wah, kalau gitu fatabarqa'a, maka Nabi Musa pun tutup wajah dia sekejap. Li'alla tadhhaba absarun nasi 'inda ru'yatihi, supaya tidak hilanglah penglihatan manusia ketika memandang Nabi Musa alaihissalam. Wa baqiyal barqa'u 'ala wajhihi, tidak semata ni, dan Nabi Musa pakai semua penutup muka tu ila an mata, sehingga Nabi Musa mati. Tidak sekejap lah kalau gitu. Sebut lagi tak. Wa baqiyal barqa'u 'ala wajhihi ila an mata. Nabi Musa pakai semua penutup muka ni sehingga Nabi Musa wafat. Walaula annahu subhanahu wa ta'ala yusihi ma zaqa inda munajati mimma la yaqdiru ala wasfihi lama amkana an ya'nasa ila syai'in minal makhluqati abadan. Kalau Allah Ta'ala tidak membuat lupa sedikit demi sedikit apa Nabi Musa rasa sedap ketika munajat dengan Allah Ta'ala, mukalamah dengan Allah Ta'ala, nescaya Nabi Musa tidak akan mampu untuk berjinak-jinak sedikit pun dengan manusia seorang pun. Jadi hilang juga sikit tu hilang. Kalau tidak Nabi Musa jadi lumpuh. Hikmat Tuhan buat dia rasul nak menyapat utusan kan, tak segau dah dengan manusia, duk sedar dengan Tuhan, lazat dia mukalamah dengan Allah Ta'ala. Allah tengok. Tu. Panjang lagi ni pada tu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Artinya hak kita nak pegang hari ininya, Allah Ta'ala bersifat dengan perkata dan siap berkata-kata. Dengan apa yang dia nak berkata-kata tu sedia kala kepada siapa yang sedia kala. Dan tentu tidak Allah tu bisu atau kelu atau afatul batiniyah, penyakit-penyakit yang bahasa batin. Yang bahasa batin mana serok kau sakit tekak kau iyalah kau tu. Tentu tidak. Atau diam yang bahasa nafsi. Apa maksud dia yang bahasa? Bi alla yurida bi alla yurida bihi bi alla yurida fi nafsihi takallum. Dengan bahawa tidak mahu pada diri dia untuk berkata-kata, tak tahu apa nak kecek. Itu dia panggil diam nafsi. Tentu tidak pada Allah Taala. Itu dia. Jadi sifat kalam ni seperti juga sifat ilmu. Mana?
pengetahuan ada, langsung mengetahui Allah Ta'ala, tidak terdahulu jahil. Tanjizi qadim. Itu dah. Sifat perkata ada di zat Allah, langsung Tuhan siap berkata-kata. Bila? Sedia kala lagi. Tidak terdahulu, diam. Berhenti sekejap kau mikir gapo nak. Tak ada itu. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. 7 sifat ini adalah tergolong sifat ma'ani. Sedangkan 7 sifat setelahnya adalah sifat ma'nawiyah, yakni 14 qadiron. Tak betul ni. 15 muridan. Banyak pula kena baiki. Tak betul tu. Nah, qadirun tu bukan qadiron, qadirun. Nah, qadirun tu bukan sifat tu. Tu zat. Kalau sifat maknawiyahnya kaunuhu qadiran, itu baru sifat. Nah, jadi kita bahas semula. Sebab sifat maknawiyah ni pun ialah sifat yang susah nak difahami juga. Maka sebab tu qaul yang rajih tak membilangkan sifat maknawiyah. Tapi qaul yang masyhur, walau marjuh tetapi masyhur, dibilangkan lagi sifat maknawiyah. Ini dipanggil pendapat ulama yang menyabitkan hal satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, duduk tengah-tengah. Al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami. Itu kita bahas nanti semula panjang tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'abdi wa alihi wa alihi. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نسألك من خير ما سألك عنه ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى به وأمتنا في طريقته ومعافى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله.